Korang tengok smart tak aksesori untuk e-scooter ni? Macam real product tak? Ini saya design sendiri. Macam e-scooter saya sebelum ni saya pinjam je. Yang ini saya dapat dan saya boleh modify macam-macam. First modification, tengok ni. Dia tak ada storage yang best. Jom kita buat. Okey, e-scooter ni biasanya saya akan gunakan untuk beli makanan kat luar. Jadi at least boleh letak 4 bekas makanan yang biasa kita tapau daripada kedai. Kalau saya susun macam ni, kelebaran dia akan jadi dalam 265mm. Untuk buat storage dia, saya kena bagi extra sikit lah. Dan disebabkan saya guna 3D printer saya ni, Bambu Lab X1 Carbon, dia punya bed size tu agak limited. Dia dalam 250mm kali 250mm. Tak muat, jadi saya kena pecahkan kepada dua bahagian design saya ni. Saya kena guna 3D printer yang tertutup ni sebab material yang saya gunakan untuk projek ni adalah ASA. Ini tahan panas dan tahan cahaya UV daripada matahari. Memang cun untuk barang outdoor. Kita balik pada design tadi, saya kena pecahkan bakul ni kepada dua bahagian dan akan dicantumkan oleh bracket. Nampak kat tengah dia ada bracket. Dekat antara dua part tu pula saya design simple penyambung untuk slide bracket tu, dan bracket yang besar kat belakang tu untuk lekat dengan bar handle. Lepas tu saya pun 3D print dalam 2-3 hari jugalah nak siapkan semua ni. Disebabkan material ni agak advance untuk 3D printing, jadi cost dia agak tinggi sebenarnya. Contoh kalau kita try ambil servis JLC 3DP, pergi dekat 3D printing, saya ambil saya punya file design 3D tu yang bahagian bakul saja kita upload. Ni senang sebab dia dah ada sistem untuk bagi harga, senang. Pakai FDM, semuanya 4 part ni saya pakai FDM. Lepas tu material pakai ASA. Okey, semua saya pakai ASA. Kita tengok harga dia berapa. Satu lagi, $850. Convert duit kita dalam RM4,000 lebih kurang sebab benda ni besar. Kalau kita pakai material yang murah macam PLA, harga dia akan jauh lebih rendah. Satu lagi, kita tengok dekat $400 dalam $1,600 macam tu. Beza kan? Kalau korang buat projek custom menggunakan metal 3D printing ni, kita tengok harga dia akan jauh lebih tinggi. Ni dah dekat RM20,000 jugalah, 26 kg punya barang. Sebab tu kalau nak jimat, kita kena kreatif. Gabungkan part yang sudah ada dekat pasaran. Untuk part yang tak ada, baru kita gunakan servis macam ni. Nak guna servis 3D printing ke, CNC ke, barulah cost efektif. Okey, kita pasang. Rapatkan dan tinggal slide saja dia punya bracket ni. Ujung ni ketat sikit, saya akan ketuk. Okey, ni sebelah. Satu lagi. Okey, nice. Bracket yang besar ni pula tempatnya di sini. Okey, ada dua. Nanti sambungkan ni saya akan gunakan skru tau. Jadi kalau guna skru, sebelah lagi mesti ada nut. Saya selitkan je nut dekat celah-celah ruang yang saya dah design tempat kedudukan nut ni. Sekarang baru boleh pasang. Saya attach dekat bar depan ni. Belakang dia saya akan skrukan bracket. Disebabkan benda ni akan selalu bergegar, saya akan gunakan thread locker. Fungsi dia untuk mengelakkan skru kita jadi unscrew. Jadi terbuka skru dia selalu masa kita bawa nanti sebab gegaran dia. Saya akan letakkan dekat semua nut dia. Kalau tidak kang, saya tak perasan dia makin longgar. Tengah bawa barang nanti tergolek benda ni kan. Dah satu kerja. Kemas pasang, kita test drive. So far okey. Saya bawa dekat tempat off-road pun saya punya makanan tu tak tergolek, tak tercampak luar. So, cantik lah tu. Cuma sekarang saya boleh buat improvement sikit. Kat depan ni macam saya boleh buat satu lagi tempat simpan barang yang kecil. Bekas besar ni kalau saya letak barang kecil, dia akan senang terpelanting, tercampak-campak. Jadi saya akan buat yang kecil sikit supaya khas untuk letak barang kecil. So tak adalah berkeletung-keletung kat dalam tu. Selamat saya ada design awal-awal untuk aksesori depan tu. Okay, ini depan. Satu lagi saya nak buat tempat letak handphone gerabak saya ni. Untuk memudahkan saya nak design holder jenis slide. Dia macam ni. Dia akan slide daripada atas masuk. Tapi design ni kena betul-betul ngap lah dengan handphone saya. Memang betul-betul custom. Ada part holder dan bracket. Okay, kita test dulu.
Tengok slide dia cantik masuk tak? Okay, nice. Cuma bila buat macam ni memang handphone saya je lah boleh guna ni. Handphone lain tak boleh masuk, tak muat. Kemas dia pegang. Nice. Bracket dia sama, saya akan gunakan skru dan nut juga. Cuma nut tu saya sorok kat dalam. Yang bahagian ni saya just slide saja dekat situ. Nice. Lepas tu bolehlah saya gam kan. Macam biasa saya gunakan gam E6000 settle. Jom kita pasang dekat saya punya skuter kat tengah ni. Tekan, cantik kemas. Masuk handphone dan kita test drive. Okay, untuk first modification saya puas hati. Memudahkan saya pergi beli barang dan juga letak handphone gedabak ni. Kalau tidak handphone ni kat dalam poket, berat, londis roh. Kalau korang perasan kan, sebelum ni saya ada buat beberapa video pasal e-scooter. Saya modify letak mini trailer kat belakang tu, tapi saya tak boleh modify banyak sangat. Sebabnya itu barang pinjam. Kali ni saya dapat. Saya dapat. Memang saya deal dengan Jerong Wheels. Diorang adalah main distributor untuk brand Kabu. Yang saya pakai ni Wolf Warrior lah. Dia punya model, full nama model dia adalah Kabu Wolf Warrior X Pro. Harga dalam 7,000 lebih. Bateri 60 volt. Dia punya top speed sampai 87 km sejam. Tapi tak payahlah laju sangat. Yang penting range boleh sampai 50 km geraknya. Motor depan belakang tak ada masalah untuk off-road dan boleh max sampai 120 kg berat. Yang sebelum ni saya try best juga. Cuma dia terlalu besar untuk saya. Terlalu laju sangat, terlalu besar lah. Saya pentingkan terlalu besar sangat. Saya tak boleh nak muatkan dalam saya punya kereta Alza. Saya terpaksa turunkan seat. Saya nak e-scooter yang boleh muat dalam Alza saya. Kat bonet saja tanpa saya perlu turunkan kursi belakang. Yang ini muat. Dia muat tapi maintain besar. Besar dan kuat. Suspension dia tu best. Dia pakai 2 batang besi kuat kukuh tengah-tengah ni. Ini penting ni untuk kuat ni. Kalau biasanya kita nampak e-scooter yang pakai 1 batang je kan. Dia tak kukuh sangat kalau saya nak modify macam ni. Nak buat letak attachment macam-macam. Dia akan confirm tak kukuhnya. Dia punya center of gravity tu akan senang lari. Bila dia lebar macam ni besar, center gravity dia tu cantik bila saya buat attachment macam-macam. Kalau ada beban berat pun still stabil. Tengok saya pakai bawa minyak tadi kan. Relax je. Dengan max load dia pun besar. Saya boleh tarik macam-macam belakang ni sebab saya akan buat lagi trailer belakang ni. Kalau boleh kali ni saya nak buat trailer yang sebelum ni pakai 1 tayar. Saya nak buat trailer yang 2 tayar pula. Di mana saya boleh bawa anak saya berjalan ke area taman-taman ni. Itu next. Memang saya akan buat. Tu korang tunggu. Cuma dalam video ni saya nak fokuskan tentang proses dan cost kalau kita nak design sesuatu produk, nak buat produk baru macam ni. Lepas tu kalau kita customize benda yang sikit, memang cost dia tinggi. Nak 3D print semua full set yang saya design ni pun RM4,000. Kalau pakai material SAA lah. Kalau kita pakai material macam PLA dia murah sikit. Tapi dia takkan boleh handle UV punya. Sekejap dia pecah rapuh. Itu yang saya duk perkenalkan orang tentang skill-skill design. Supaya orang tertarik dengan design 3D ni. Boleh explore. Kalau dia tak nak explore, kalau ada anak, boleh push anak dia untuk explore benda-benda 3D macam ni. Sebab ini practical. Yang kita directly boleh hasilkan produk. Ini skill yang sangat-sangat penting. Kalau masa depan kita sibuk takut dengan AI ke apa kan. Ini real skill. Kena pula kalau ada duit lebih sikit untuk beli 3D printer. Oh memang. Kalau buat ni harga kita upah orang harga dalam RM4,000 untuk upah 3D print ni. Cost dia dah dalam 300 saja untuk material kita tu. Mesin kita kena ada dululah. Mesin tu maybe dah 5-6,000 ke 10,000. Ada yang 12,000 tapi tu mungkin yang power sangat. Kalau nak jimat sikit ada 3-4,000 pun ada. Kalau kita tawarkan servis untuk customize benda-benda macam ni untuk orang, kan orang ni ada macam-macam keperluan orang ni. Kita tak tahu. Kalau kita tawarkan servis macam ni kat orang, memang boleh buat duit. Boleh buat bisnes lah. Alright. So tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian kali ni bermanfaat.
Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Boleh subscribe kali. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.